atubu ilaih. Farah, diminta eset Ustaz kat salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi kesempatan pada kita untuk kita mempelajari, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita mempelajari pengajian sifat 20. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pengajian kita dalam pengajian sifat 20 ini dianjurkan oleh ahli keluarga arwah Abu Hasan dan Embuk Cik. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahkan taufik dan hidayah yang berkekalan pada mereka. Amin. Insya-Allah. Kita sampai pada pengajian pada sifat wahdaniyah. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-wahdaniyah. Terjemah kita wahdaniyah. Orang Melayu senang disebut wahdaniyah. Wahdaniyah ni ialah esa. Wahdaniyah terjemahnya esa. Tuhan kita esa. Esa ni maknanya masalah Sayyidina Muhammad. Esa maknanya tunggal. Esa maknanya tunggal. Allah Subhanahu wa taala tunggal. Maknanya Tuhan kita tunggal. Tuhan kita bukan satu. Satu tak tepat. Jadi makna esa ialah tunggal. Jadi walaupun kita kata Tuhan kita satu, tapi bukan makna satu. Sebab satu dia kena kata ada dua. Lepas tu mungkin kita buh tiga. Jadi satu dengan makna esa.
Esa maknanya tunggal. Tuhan kita tunggal. Berarti Tuhan kita tak ada dua, tak ada tiga, tak ada empat, tak ada lima, tak ada enam, tak ada seterusnya. Tuhan kita tunggal. Itu terjemah daripada Al-Wahdaniyah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan kita, Dia esa pada zat, Dia esa pada sifat, dan Dia esa pada af'al. Af'al mana? Perbuatan. Dia esa pada zat, Dia esa pada sifat, dan Dia esa pada perbuatan, pada af'al. Kita dah baca dah hari itu beberapa minggu lalu. Kita terhenti saat beberapa minggu. Dan sebelum itu kita dah membahaskan apa dia makna esa pada zat. Bila kata Tuhan kita esa pada tiga perkara. Esa pada zat, esa pada sifat, dan esa pada af'al. Af'al mana? Perbuatan. Esa pada zat. Zat tu makna diri Tuhan. Diri Tuhan. Ingat lagi, kam mutasil, kam munfasil. Tuhan esa pada zat. Esa pada zat Tuhan. Tuhan esa pada zat berarti menafikan dua kam. Yang pertama kam mutasil, yang kedua kam munfasil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kata Tuhan kata esa pada zat, berarti menafikan dua kam. Yang pertama kam mutasil, yang kedua kam munfasil dia panggil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila sebut dia esa pada zat, menafikan dua kam. Yang pertama kam mutasil, yang kedua kam munfasil. Apa dia makna kam mutasil? Apa dia bila menafikan dua kam mutasil, kam munfasil? Apa dia makna kam mutasil? Maknanya yang pertama bahawa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala zat dia itu tidak tersusun daripada juzuk-juzuk dan komponen-komponen. Zat Allah Ta'ala tu dia tak tersusun daripada juzuk-juzuk dan komponen-komponen. Sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, kereta. Kereta tu berimpun, kita sebagai contoh, kita, zat kita ni terbentuk daripada juzuk-juzuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terbentuk daripada juzuk-juzuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun komponen-komponen. Ini bahagian kepala, juzuk kepala. Di kepala ni ada muka, ada kening, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada rambut. Ini bahagian kepala, juzuk kepala. Kemudian juzuk tangan. Juzuk tangan ni ada, nak panggil apa ni? Lengan. Ini lengan tak? Apa dia? Ini bahagian ni, ni bahagian ni. Ini bahagian ni pula. Ini bahagian ni pula. Bahagian ni ada jari. Jari ada 5. Nah. Dalam tu jari dia ada berapa ruah. Tu dia panggil juzuk-juzuk. Lepas tu bahagian dada. Dada ni ada 2 tek. No. Lepas tu tangan ni ada bahagian apa pula? Ni dia ada hak dalam dia lain pula, hak luar dia lain pula. Ni juzuk bahagian dada. Perut
Bahagian perut ada pusat, tu dipanggil juzuk-juzuk. Kaki ada paha, ada betih, ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada tumit, ada buku lali. Nak kata kaki ni, kaki tu itulah juzuk-juzuk kaki. Allah Subhanahu Wa Taala tak terbentuk daripada juzuk-juzuk. Zat Tuhan tu tak terbentuk daripada juzuk-juzuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kereta dia ada bahagian depan, bonet. Ada bahagian belakang, bonet belakang. Dalam kereta dia ada komponen bahagian depan. Nah, begitulah yang dikatakan makhluk ni, dia terbentuk badan dia, zat dia daripada juzuk-juzuk dan komponen-komponen tertentu. Allah Subhanahu Wa Taala tak macam makhluk dia. Dia buat kita tak macam dia. Dia tak terbentuk daripada juzuk-juzuk, tak terbentuk daripada komponen-komponen tertentu. Sebab tu dia kata laisa kamithlihi syai'. Dia beritahu dia tak serupa dengan sesuatu. Laisa kamithlihi syai'un. Dia tak serupa, tak ada seumpama dia dengan sesuatu. Dia tak macam sesuatu. Itu Allah Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi tu dia panggil kam muttasil. Kam muttasil ni Allah Ta'ala dia tak terbentuk daripada juzuk-juzuk dan komponen-komponen. Faham ke? Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu dia panggil kam muttasil. Berarti Tuhan bila sebut Tuhan esa pada zat, menafikan nak tu. Faham? Menafikan nak tu. Okey. Yang kedua, bila kata Tuhan kita tu esa pada zat, menafikan kam munfasil. Apa dia makna kam munfasil? Kam munfasil maknanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak ada dalam wujud ini, tidak ada dalam wujud ini yang seperti dia. Tidak ada dalam wujud ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang macam dia. Dia macam mana dia? Bila kita kata kam munfasil ni, maknanya tidak ada dalam wujud ini yang macam dia. Dia macam mana? Jawab. Dia macam mana? Dah tadi dia macam mana? Dia tak terbentuk daripada juzuk dan komponen-komponen. Kok ada macam dia kot? Ada tak? Tak ada. Maknanya kam munfasil menafikan ada yang lain macam dia. Itu mana kam munfasil. Ada tak macam dia? Tak ada. Itu mana kam munfasil. Okey. Tu kita baca dah hari tu. Malam ni kita baca Tuhan kita esa pada sifat. Tuhan kita esa pada sifat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan kita esa pada sifat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama juga bila kita kata Allah Ta'ala tu esa pada sifat, menafikan dua kam juga. Yang pertama kam muttasil, yang kedua kam munfasil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, apa dia kam muttasil? Kam muttasil pada sifat. Okey.
sifat Tuhan ni, dia ada hak jenis, ada diri. Ada hak jenis, ada diri. Hak jenis ada diri tu macam mana? Diri dia memang ada sifat tu, duduk di Tuhan. Kalau bahasa kita dia panggil menumpang di zat. Kalau bahasa kita hari ni, sifat tu duduk di Tuhan. Contoh kita kata sifat qudrah. Sifat qudrah ni terjemah Melayu kudrat. Sifat kudrat. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Tu terjemah dah. 7. Cuba sebut ramai-ramai. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. 7. Dia panggil sifat apa? Sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni sifat yang bangsa ada diri. Bila kata bangsa ada diri, maknanya wujudi dia panggil. Wujudi, sifat yang bangsa wujud. Mana sifat yang bangsa. Bangsa ni mana jenis. Sifat yang jenis ada. Allahumma salli ala sayyidina. Ada diri sungguh. Sebab kita baca dah hari tu. Ada sifat Tuhan yang jenis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, disebut amrun i'tibari. Amrun i'tibari itu macam mana? Perkara yang diiktibarkan pada akal je kata ada, sedangkan diri dia tak ada. Contoh qidam. Qidam mana apa? Kita makna qidam terjemahnya sedia. Sedia makna apa? Tidak ada mula. Baca dah hari itu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baqa makna kekal. Kekal makna apa? Tidak ada akhir. Wujud qidam baqa. Qidam baqa. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tuhan tak sama macam makhluk. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Tuhan tak berhajat kepada yang menciptakan dia. Semua tu dibilang sifat di sini ya. Tak ada mula. Tak ada mula tu bukan ada benda. Tak ada akhir. Tak ada akhir tu tak ada benda juga. Tapi sifat Tuhan tak? Sifat Tuhan dikira di sini ya. Di luar daripada akal, benda tu tak ada. Faham tak? Dia panggil dalam zihin saja. Kata sifat tu ada. Zihin mana? Akal. Fikiran. Tu istilah. Tu istilah tu kena tahu. Istilah tauhid. Dalam zihin ada, luar zihin tak ada. Lembu. Lembu dalam zihin ada tak? Luar zihin ada. Faham tu? Jadi dalam zihin ni tidak ada mula dalam niat. Luar daripada akal tak ada benda tu. Dia panggil amrun i'tibari. Perkara yang dikira pada iktibar saja. Kata ada. Sebenarnya tak ada. Berbeza dengan kudrat. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Hak ni ada diri semua. Disebut wujudi. Dia kata esok kita boleh tengok Tuhan tak? Boleh tak? Boleh. Tengok Tuhan tu makna apa? Tengok zat dia. Tengok diri dia. Waktu mana kita tengok dia esok, insya-Allah kita akan tengok kudrat di dia, iradat di dia, sama' di dia, basar di dia. Semua hak 7 tu ada pada dia. Duduk pada zat dia. Macam mana? Tak tahu. Faham? Kita kata macam sama'. Sama' ni terjemah pada dia kata pendengar.
Basar, pelihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, Tuhan mencipta sesuatu dengan kudrat. Tuhan melihat sesuatu dengan sama. Dia mendengar sesuatu dengan basar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita melihat dengan apa? Mata. Kita dengar dengan apa? Telinga. Dia dengar dengan sama. Dia melihat dengan basar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam ni ialah sifat. Sifat. Kita dengar dengan alat, telinga. Kita melihat dengan mata, alat. Tuhan mendengar, melihat dengan sifat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Allah Subhanahu wa taala mencipta alam ini dengan sifat kudrat. Dia mencipta wujud ini dengan sifat kudrat dia. Allahumma salli ala sayyidina. Sifat kudrat ni, sifat kudrat sebagai contoh, semua sifat-sifat ma'ani ni dia ada takluk dah. Kudrat ada takluk, iradat ada takluk. Pernah dengar? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, semua ada takluk. Pernah dengar? Takluk tu apa? Takluk tu mana kerja. Waktu kami mengaji tu pening lama lah baru faham. Apa dia takluk? Takluk kudrat. Kudrat dia ada takluk dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa takluk kudrat? Ijad. Makna apa ijad? Mengadakan. Kudrat ni, kita sampai tempat dia. Dia ada kalau tak salah ingat, tak mahu sebut lagi, tak ingat, tak baca lagi, lupa lah, ngaji lama. Dia ada beberapa takluk kerja dia. Okey, jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mengadakan makhluk dengan sifat kudrat. Okey, sifat kudrat. Kudrat Tuhan ni esa. Kudrat esa, iradat esa, ilmu esa. Tujuh tu semua esa. Esa makna apa? Tunggal. Tuhan tak ada dua kudrat. Dia tak ada tiga kudrat. Tuhan tu dia ada satu iradat. Dia tak ada dua, tiga, empat iradat. Semua tu satu. Semua tu esa. Ilmu Allah pun esa. Tak, ilmu Allah tu esa. Tuhan tak ada dua ilmu, tiga ilmu, empat ilmu, lima ilmu. Esa. Okey, kita kata kudrat. Kita ni banyak kudrat. Contoh, orang main bola, dia tanduk pakai kepala, kuat dia tanduk, masuk gol. Ni kudrat kepala. Kadang-kadang orang main kickboxing, dia hentak, ataupun orang main wrestling, dia hentak kepala dia kepala kawan tu blur, kawan tu penin, kuat kepala dia no. Kudrat kepala ni kudrat kanan. Dalam semua ni ada tak kidal? Siapa kidal? Seorang, dua, tiga, empat kidal. Depa ni kudrat belah kiri kuat, kita kudrat belah kanan kuat. Kudrat ni apa? Kudrat ni riang. Tahu tak riang? Bukan riang dia. Ni orang Kelantan kata apa? Gang. Tak ada gang hari ni. Orang Bali kata gang tak? Gang. Tak ada gang lah. Buat apa tak tu? Orang Kelantan kata gang tak kan? Gang.
Orang Kedah, kalau orang Kedah dia kata riang, bukan riang ria. Tak ada riang ni, tak ada tenaga. Kudrat tu tenaga, power. Jadi kita ni ada banyak tenaga. Tenaga kepala, tenaga tangan, tenaga tangan kiri, kaki, tenaga dia pula. Ada orang tenaga perut. Macam-macam. Mana kita ni banyak kudrat. Allah Ta'ala satu je kudrat dia. Kudratnya esa. Okey, jadi bila kata Allah Ta'ala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia esa pada sifat, maknanya tak ada dua kudrat, tak ada tiga kudrat, tak ada empat kudrat, tak ada berapa kudrat. Satu je kudrat dia. Sama juga iradat. Tak ada dua iradat, tak ada tiga iradat, tak ada empat iradat, tak ada berapa iradat, tak ada. Semua ketujuh sifat ma'ani tu, jadi semua tu esa. Kudrat esa, iradat esa, ilmu esa. Faham tak? Jadi subhanallah, tu dipanggil kam muttasil. Dia panggil kam muttasil. Okey. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila sebut kam munfasil, menafikan di sana ada hak lain yang sama macam Tuhan kita. Maksudnya ada tak di sana yang macam Tuhan kita, dia pun ada satu kudrat, dua kudrat, tiga kudrat? Ada tak di sana yang macam Tuhan kita, yang dia ada satu kudrat, satu iradat, satu ilmu, satu sama', satu basar, satu kalam? Ada tak? Tak ada. Itu menafikan kam munfasil. Maknanya tak ada yang lain macam Tuhan kita, yang ada satu kudrat, iradat, satu ilmu, satu hayat, satu sama', satu basar, satu kalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, jadi itulah makna dia bila kita kata Tuhan asa pada zat, menafikan dua kam. Kam muttasil, kam munfasil. Bila kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala sallallahu Sayyidina Muhammad, asa pada sifat, menafikan dua kam juga. Kam muttasil, kam munfasil. Okey, boleh faham tak tu? Ni ringkas. Jadi mengaji, kita ni mengaji cepat-cepat, instant, cepat. Kalau nak mengaji pakai kitab, lambat. Ni terus faham lah. Untuk melepaskan kefarduan mengaji. Okey. Terakhir perbahasan wahdaniyat pada af'al. Apa dia makna Tuhan esa pada perbuatan, pada af'al? Bila mana kita kata Allah Ta'ala tu esa pada zat, dia esa pada sifat, dia esa pada af'al. Apa dia makna esa pada af'al? Hanya perbuatan Allah sahaja yang memberi bekas. Itu maknanya esa pada af'al. Memberi bekas macam mana? Sallallahu Sayyidina Muhammad. Okey. Ambil pistol, tembak, pam, terlentang, mati. Peluru tu ke bagi kawan tu mati? Perbuatan peluru tu tak ada apa. Sebenarnya Allah yang bagi dia mati. Sakit kepala, pergi cari ubat.
Bismillahirrahmanirrahim, makan ubat, hilang sakit kepala. Ubat akan bagi lega? Allah. Perbuatan Allah lah yang bagi lega. Lapak nasi, lapak nasi, pergi makan nasi, Bismillahirrahmanirrahim, makan nasi, 2-3 mulut kenyang. Nasi kan bagi lega? Dah, Allah bagi lega. Itu maknanya hanya perbuatan Allah sahaja yang memberi bekas. Itu makna mengesahkan Tuhan pada perbuatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makhluk tak ada apa. Lepas tu kalau kita ngaji tauhid, kita kemah. No? Kita kemah. Ni apa dah ni? Ni akidah. Hak ni lah yang dikatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu ilmu ni dia panggil ilmu tauhid. Ilmu ni, ilmu akidah ni dia panggil ilmu tauhid. Allahumma salli ala sayyidina. Ilmu tauhid ni diambil daripada mana? Diambil daripada wahdaniyah ni. Ilmu mengesahkan Tuhan. Sedangkan sifat 20 ni wujud, qidam, baqa, semua kan. Tapi tak diambil nama ilmu ni daripada wujud, daripada qidam, daripada baqa, tapi diambil nama tauhid daripada wahdaniyah. Pasal apa? Hak ni lah teras kepada akidah. Teras kepada akidah ni ialah mentauhidkan Tuhan. Apa dia makna mentauhidkan Tuhan? Mengesahkan dia. Mengesahkan dia, iaitu mengesahkan dia pada zat, mengesahkan dia pada sifat, mengesahkan dia pada af'al. Selesai. Hak duk mengaji payah sangat tauhid tu, hak tu ya. Hak tu ya tauhid, mengaji tauhid. Nak kemas sungguh kena buka kitab lah. Faham? Jadi kita hari ni sebab nak bagi cepat. Maknanya dengan itu fahamlah daripada wujud kita mengaji qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala hawadis, qiyamu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Yang ke-6. Mana kalau kita lalu semua tu, kita dah terbentuk dalam otak kita ni. Fahamlah. Faham tu pasal apa? Penting sebab nak i'tiqad. Macam mana kita semayang, kita tak ada ilmu tauhid, berat. Tak kenal Tuhan. Faham? Wajib mengaji ilmu ni. Alhamdulillah, dulu Tok Guru saya kata, kalau di Kedah ni tak ada Tok Guru majak tauhid, dengar kata di Perak lepas ada Tok Guru majak, kena pergi mengaji di Perak. Kalau ilmu tauhid ni tak ada orang mengajak, ada di Johor, kena pergi mengaji di Johor. Tapi lah, alhamdulillah ada hak ni. Faham tak? Tak payah pergi pun, tapi lepas main lah ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Tak payah pergi pun, duduk mengaji depan ni, pegang handset je. Alhamdulillah. Nampak tak Tuhan bagi mudah di akhir zaman ni kenal dia? Syukur, alhamdulillah. Jadi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada soalan tak? Ingat jelas kot. Ada soalan kah? Tak, kadang-kadang tak tanya. Jadi alhamdulillah, itulah kita selesaikan malam ni, iaitu wahdaniyah. Lepas wahdaniyah apa pula? Qudrat tu kita mengaji. Tapi minggu depan tak ada sebab kenduri Ustaz Syamil. Jadi masalah senha, jadi kita sekat tu dulu. Sekat ni insya-Allah kita tengok lepas tu pula. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana fi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana fi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.